Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita kumpul lagi. Untuk hari ini masih lagi online dan kita masih lagi dalam tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Dekat terakhir kita bincang itu kita sampai ayat ke-76 suratul Nisa, surah Nisa. Kita ambil last sekali berkenaan dengan bagaimana teguran Allah Taala dan desaan Allah Taala kepada orang-orang beriman, hamba yang beriman untuk berjihad, berperang di jalannya dengan firman-Nya, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah," dan mengapakah kalian tidak berperang di jalan Allah Taala. Wal mustada'afina min rijal, sedangkan orang golongan-golongan yang lemah ikan lelaki, wanita, wanisa wal wildan, wanita dan kanak-kanak, alladina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha, wahai Tuhan, mereka kata wahai Tuhan, keluarkanlah kami dari perkampungan yang zalim penduduknya, waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, jadikan untuk kami dari sisi Engkau dari sisi Engkau pelindung, dan jadikan untuk kami dari sisi Engkau pembantu. Alladzina yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah Taala, dia kata orang beriman berperang di jalan Allah Taala, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladzina kafaru, orang yang kafir pula yuqatiluna fi sabilillah taghut, mereka berperang di jalan taghut, itu sembahan selain Allah Taala. Faqatilu, maka Allah Taala gesa, orang kata faqatilu awliya syaitan, maka perangilah akan orang-orang yang dengan syaitan. Inna kada syaitani kana dha'ifa, sebenarnya tipu daya syaitan adalah amat lemah. Jadi okey, sampai situ kita baca itu, kita bincangkan kenaan dengan tajuk tu. InsyaAllah hari ini kita masuk pada ayat 77 sampai 79 insyaAllah. Okey. 7 sampai 79 Okey, sekejap buka. Okey, ayat 77 sampai 79. Dia masih lagi tajuk yang sama, berkenaan desaan untuk berperang di jalan Allah Taala dan membantu orang yang lemah di kalangan Islam. Baik, firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Baik. Alam tara, adakah tidak? Adakah tidak tara engkau lihat? Ilal ladina, kepada orang-orang yang qila lahum, dikata kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah akan tangan-tangan kalian.
Tahan tu maksudnya apa? Kita terangkan. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan berikanlah akan zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Lalu apabila ditetapkan ke atas mereka berperang, tiba-tiba sekumpulan daripada mereka takutkan akan manusia seperti takutkan akan Allah, ataupun lebih dahsyat takut. Takut lebih dahsyat hatta berbanding takut kepada Allah Ta'ala pun tak macam tu sekali. Tu bandingan. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima kata beta'alaina al-qital, kenapa engkau tentu wajibkan kata kami perang. Laula akhartana ila ajalin qarib, kalaulah engkau tangguhkan kami sehingga tempoh yang hampir, sikit je lagi, tak lama lagi. Ajal, tempoh, qarib, hampir. Qul mata'ud dunya, katakan hai Muhammad, mata'ud dunya qalilun, kesenangan ataupun kesenangan barangan dunia ini, qalilun adalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi siapa bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi walaupun fatil. Fatil ni actually cebisan roti jatuhkan roti, cebisan mana macam walau sebesar habuk. Di mana pun takkan kamu dizalimi. Aina ma takunu, di mana sahaja. Aina ma, aina di mana, ma tu sahaja, mana sahaja. Takunu, kalian berada, yudrikumul mautu, akan mendapatkan kalian akan kematian, oleh kematian. Akan mendapatkan akan kalian oleh kematian. Kematian itu akan dapati kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian di dalam buruj, kubu musyayyadah, bukan syayyadah, musyayyadah, yang dikukuhkan. Wa in tusibuhum hasanatun, dan jika menimpa mereka kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah, mereka kata ini dari sisi Allah Ta'ala. Wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, dan jika menimpa mereka sebarang keburukan, mereka kata ini daripada sisi engkau. Qul kullu min indillah, katakan hai Muhammad, semua daripada sisi Allah Ta'ala. Fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha, maka mengapakah tidak, mali, apa hal, apa, kenapa, haula'i al-qaum, kaum ini, kaum berkenaan, la yakaduna, hampir-hampir tidak mereka memahami, hampir-hampir tidak, yafqahuna, mereka memahami, haditha, kata-kata, haditha, kata-kata atau cerita. Okay. Ma asabaka min hasanatin, dan apa-apa menimpa kau di kau hai Muhammad daripada kebaikan, fa min Allah, maka daripada sisi Allah Taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, apa menimpa kau daripada keburukan, fa min nafsika, maka dari diri engkau. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami utuskan engkau hai Muhammad untuk manusia sebagai utusan. Wa kafa billahi syahida, dan madai, kafa memadai, billah dengan Allah Ta'ala saja, syahida sebagai saksi. Okay, baik. Kita baik kata qala Ibn Katsir rahimahullah, wa kana al-mu'minuna, kata adalah orang-orang beriman ni, disambungkan pada pasal Allah Ta'ala arahkan untuk pergi berjihad. Jadi tajuk dia kat sini, wa kana al-mu'minuna, dahulunya orang beriman, fi ibtida'il Islam, ketika awal Islam, wa hum bi Makkah, dan mereka ketika itu di Mekah, ma'muri nabi salati wa zakah, mereka diperintahkan untuk solat, wa zakah, dan zakat. Wa in lam takun zata nusubin, sekalipun zakat ketika itu belum ada nisabnya. Arahan untuk tunaikan solat, tunaikan zakat ni sebenarnya telah ada awal. Ini macam kita terangkan, itu berkenaan dengan solat. Dia bukan terjadinya solat tu lepas Nabi Isra' dan Mi'raj. Bahkan sebelum daripada Isra' Mi'raj itu solat telah diketahui. Sebab macam kita terangkan dulu dalam ayat surah Maryam, ayat 54-55. Bila Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Ismail AS. Allah Ta'ala nyatakan, wadhkur fil kitabi Ismail, dan ingat dalam kitab tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu mengajarkan atau merintahkan keluarganya untuk solat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya, dan di situ hanya ada seorang yang diridai.
So kalau kita baca ayat tersebut, maksud dia solat dan zakat ni telah ada sejak zaman zaman Ismail alaihissalam. Itu bapa kepada orang Quraisy. So dia bukanlah tajuk zakat dan solat ni bukan baru muncul. Cuma sebanyak mana masih tertinggal. Dia macam haji lah. Haji telah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Cuma banyak mana yang masih tertinggal daripada perbuatan tersebut yang kita panggil yang masih serupa dengan apa Allah Taala perintahkan kepada Ibrahim ke atau sebelumnya. Itu kita tahu banyak mana. Tapi kita tahu bahawa memang mereka para anbiya semua solat dan zakat. Jadi waktu di Mekah pun solat tu datang, cuma waktu dia dan sebagainya bahkan berjemaah kita panggil dengan yang betul hanya berlaku ketika di Madinah. Ketika di Mekah tu solat masing-masing. Banyak mana yang telah diajar sebelum Isra Mi'raj, banyak mana lepas Isra Mi'raj yang dimaklumkan, itu kita tak tahu. Kita tak tahu Bahkan macam Aisyah kata dia sebelum daripada hijrah dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, solat tu dua. Lepas tu difardukan dua rakaat. Lepas tu bila Nabi dah tinggal di Madinah, barulah jadikan Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh tu kekal 2. Lepas tu bila musafir dia jadi macam asal balik. Kecuali Maghrib tetap kita kekal 3. So kalau kita faham daripada sudut itu, memang solat dan zakat dah ada. Sebab tu macam bila disebut kat sini, Ibnu Katsir kata mereka diperintahkan orang beriman yang di Mekah dulu, diperintahkan untuk solat dan zakat sekalipun zakat ni tak ada nusuk, tak ada nisab. Belum ada kadar jumlah dan sebagainya. Diorang tertekan jumlah mereka sikit. Jadi tidak ada bentuk yang seperti yang sekarang. Yang Nabi terangkan akan apa harta zakat dan kadar zakat nisab dia. Berapa nisab dia. Yang kita tahu 85 gram emas nisab dia. 20 dinar atau 85 gram emas. Baik. Walakin kanu ma'murina bil muwasatil fuqara' minhum. Akan tapi mereka dahulu walaupun tak ada nisab zakat yang khas, mereka disuruh untuk memberikan pertolongan atau bantuan muasah ni menindakkan hati orang-orang yang fakir di kalangan mereka. Wa kanu ma'murin bis safhi wal afwi 'anil musyrikin, dan mereka diperintah untuk berdamai dan juga memaafkan terhadap orang-orang musyrik. Wasabri, dan mereka diperintahkan juga untuk bersabar ilahi ni sampai 1 detik. Tapi ketika disuruh macam tu, suruh bersabar, tunggu dan sebagainya, wa kanu yataharraquna wa yawadduna law umiru bil qital. Akan tetapi mereka tu ketika tu berapi-api, marak, berkeinginan dan mahu kalaulah mereka diperintah untuk berperang. Liyashtafu min a'daihim, supaya mereka boleh senangkan hati daripada terhadap musuh mereka, supaya mereka boleh puaskan hati mereka. Akan tapi walakin lam yakunil hal idzaka munasiban, tapi keadaan ketika itu tidaklah munasabah li asbabin katsiratin, kerana sebab yang banyak. Ini sebab ni kita kata para ulama fikirkan, tapi kita tahu bahawa syariat belum datang dan Allah Taala Maha mengetahui kenapa ya, kenapa tidak. Cuma para ulama cuba nak fikirkan kenapa tak disuruh. Jadi Ibn Katsir sebut, dia kata minha, di antara sebab-sebab yang menyebut kenapa Allah Taala tak bagi lagi mereka berperang adalah qillatu adadihim, sikitnya bilangan mereka, binisbati ila kasrati adadi aduwihim. Dia kata kerana sikitnya bilangan mereka kalau ikut nisbah ataupun berbandingan kepada banyaknya bilangan musuh mereka. Musuh ramai, mereka sikit. Itu pertama. Minha, dan di antara juga kaunuhum kanu fil baladihim wa huwa baladul haram. Dan di antara juga adalah sebab keadaan mereka bahawa mereka dahulu berada di negeri mereka itu, dan dia adalah tanah haram, negeri haram. Okey. Wa asyrafa biqal ardi, dan tempat ataupun tapak paling mulia di muka bumi. Tapak tanah paling mulia di muka bumi. So, jadi itu pun berpadanan juga itu Allah tak perintahkan mereka perang. Falam yakunil amru bil qitali fihi ibtida'an la'iqa. Maka tak jadi perintah untuk berperang padanya sejak awal sebagai layak. Tak layak untuk dijadikan perang itu sebagai perintah yang pertama, permulaan. Okey. Balik pada asal kita dah terangkan bahawa tasyri' ini ada sebab Allah Taala saya mengetahui kenapa kita dipaksakan, kerana idea atau logik kita tahu bahawa apa yang berlaku tu sebab Allah Taala tak bagi lagi, Allah Taala mengetahui kenapa. Falihada lam yu'maru bil jihad illa bil madinati, dan maka kerana ini tidak mereka diperintahkan hingga mereka sampai sehingga di Madinah. Okay?
Mereka tak perintahkan berjihad kecuali di Madinah. Lamma sarat lahum darun wa man'atun wa ansar. Apabila telah ada untuk mereka, telah terjadi untuk mereka tempat tinggal, perlindungan, kekuatan atau perlindungan dan juga pembantu-pembantu. Wa ma hadha lamma umiru bima kanu yawaddunahu jaza'a ba'duhum minhu. Namun begitu dia kata walaupun demikian, walau dengan demikian, apabila diperintahkan mereka dengan apa mereka dahulu inginkan nak sangat pergi perang, jaza'a ba'duhum, lalu telah rasa terkejut, rasa terkejut sebagian mereka, wa khafu min muwajahatil nas, dan mereka takut daripada berdepan dengan manusia, khaufan syadida, dengan ketakutan yang bersangatan. Kerana ketika tak difardukan jihad, mereka nak berjihad sangat. Tapi bila datang perintah berjihad, mereka mula patah balik. Mula Islam berjihad. Dan waqala, mereka berkata, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, kenapa engkau fardu ke atas kami akan berperang? Kenapa engkau fardu ke atas kami berperang? Laula akhartana ila ajalin, kami sudah tempoh yang dekat. Bagi tempoh lama sikit lagi. Ai laula akharta fardahu ila mudatin ukhra. Kalau engkau tangguhkan, lewatkan kefarduan jihad ini kepada tempoh yang lain. Fa inna fihi safkud dima, kerana dalam perbuatan perang ni dia ada penumpahan darah. Wa itmal abna, dan juga akan diyatimkan anak-anak, dan serta wa ta'aymana nisa, dan menjadi janda akan wanita janda. Mana darah ditumpahkan, anak diyatimkan, wanita dijandakan. Memang ini kita kata benda yang kadang-kadang kita tak suka tapi Allah nak. Yang ni bila kita kena faham betul. Sebab kita ada logik kepala kita, kita rasakan kalau macam ni sepatutnya macam ni. Tapi kadar, ini antara dalil bahawa akal bukan penentu bagi kebaikan dan keburukan. Syariat itu ataupun kebaikan keburukan itu ditentukan oleh Allah Taala melalui firman-Nya dan juga melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak untuk siapa-siapa merasakan benda dalam Islam ni tak bagus. Kerana Allah Taala itu Baqarah kan, Allah Taala kutiba alaikumul qital 216. Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital, difardukan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan dibenci si kamu. Mana kamu disuruh perang tapi kamu sebenarnya tak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi bimbang kalian tak suka satu perkara, ia baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bimbang kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, ia buruk untuk kalian. Mana ada benda kalian mungkin suka, Allah Taala berikan satu benda tapi kamu tak suka, tapi benda tu baik untuk kalian. Ataupun Allah Taala tentukan satu benda, Allah Taala tentukan satu benda, kamu suka benda berkenaan, sedangkan ia buruk untuk kalian. Mana benda ujung tu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala tahu, kalian tidak tahu. Allah tahu, kalian tidak tahu. Itu asas atau basic yang mana menjadi tajuk utama untuk bila seseorang tu memikirkan kebaikan atau keburukan, dia kena pegang dulu bahawa hak mutlak menentukan baik dan buruk tu Allah Taala. Sebab ada timbul dalam masyarakat kita sekarang ni melihat bahawa contoh macam perintah untuk potong tangan pencuri, sebat orang berzina atau rejam orang yang berzina telah kahwin, ataupun tajuk perang sendiri. Mereka melihat benda tak elok. Memang macam para sahabat Nabi pun fikir macam tu. Tapi kat sini yang Allah Taala sebut dalam ayat 216 surah Al-Baqarah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tak tahu. Kena pegang benda tu dulu. So kalau anda kata kita sibuk dengan logik akal kita rasakan yang mana kita rasakan baik itu baik, buruk itu buruk berdasar pada akal kita bimbang. Kita akan melampaui batasan hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan. So Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia berhak membuat apa saja. Kan? Dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir, yaf'alu ma yasha'. Dan Allah Ta'ala satu amat berkuasa. Mana dia upaya nak buat apa saja dia buat. Tak siapa ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Tak ditanya Allah Ta'ala apa dia buat. So kat situ memang kita kata para sahabat pun terasa, kita pun akan terasa, tapi tak boleh kita menolak hukum Allah Ta'ala hanya kerana logik. Yang suka menolak hukum Allah Ta'ala kerana logik. Dia kata tak logik. Kalau macam ni tak logik. Dia kata problem sekali benda ni akan punya masalah sebab kepatuhan kita sebagai hamba dia akan hilang.
ubudiyah kita, kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala akan hilang. Tidak lagi kita panggil apa, menjadi hamba. Bahkan kita akan anggap Allah SWT macam kawan kita. Kita boleh batalkan apa dia nak. Tak boleh. Boleh faham macam tu? Sebab memang para sahabat Nabi pun ada terasa macam tu, tapi Allah Ta'ala tak berikan mereka peluang untuk mereka sibuk dengan andaian akal mereka untuk tolak apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Okay. Kat sini sama dia kata wahadil ayatu fi makna qawlihi ta'ala, dan ayat ini, ayat yang kita baca sekarang ni adalah sama dalam pengertian firman Allah Ta'ala surah Muhammad 20-21. Surah Muhammad atau surah Qital di ayat 20-21 Allah Ta'ala katakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yaqulul ladina amanu, dan berkata orang-orang beriman, laula nuzilat suratun, kalau diturunkan satu surah. Man surah yang ada padanya perintah perang. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Dan bila diturunkan surah yang muhkamah, yang tetap, yang tak ada double pengertian. Mana ayat-ayat muhkamat. Dan disebut dalamnya peperangan. Ra'aital ladina fi qulubihim marad. Engkau lihat hai Muhammad, orang di hati mereka yang ada penyakit, yang zuruna ilaika nazaran maghsyi alaihim al-maut. Memandang pada engkau dengan pandangan seorang yang ditimpa ke atasnya kematian. Mana macam orang yang nazak nak mati. Sedangkan fa'aula lahum, sedangkan yang utama untuk mereka adalah ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ya? Taat dan juga kata-kata yang baik. Mana asalnya tak wajib pun jihad. Mereka sibuk nak. Sedangkan ketika waktu itu tak diperintahkan mereka untuk jihad. Yang ada pada untuk mereka adalah hanya taat saja pada Rasulullah SAW dan cakap benda makruf. Jangan cakap benda-benda yang melampaui. Bahkan dalam surah Shaf kan, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian katakan apa kalian tidak akan buat? Kabur maqtan inallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Taala kamu cakap apa kamu tak buat. So dekat dalam ayat tersebut ada perintah yang sama. Sebab dia orang cakap. Di mana macam ni kita kena jaga lisan kita. Kita jangan cepat sangat bertuturkan perkara yang tak sepatutnya kita tuturkan. Ada benda yang tak diwajibkan lagi, yang tak sepatut kita berbicara ketika itu, maka sepatutnya jangan dibicarakan. Itu asas yang kena faham. Okay. So dia kata sini, fa'idha azamal amru, kalau ketika mana diwajibkan akan perkara perintah berkenaan, mana perintah untuk berjihad tu diwajibkan, falau sadaqullah lakana khairan lahum, kalau mereka benar kepada Allah Ta'ala, mana ketika mereka berkata-kata dahulu, mereka benar, lakana khairan, maka ia menjadi lebih baik untuk mereka. Okey, itu yang maksud dia. Sama ayat-ayat yang kita baca sekarang ni, sama pengertian macam surah Muhammad 20-21. Okey, rawat Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Abdurrahman bin Auf wa ashab lahu. Bahawa Abdurrahman bin Auf dan beberapa orang sahabat atau teman-teman baginya atau Nabi sallallahu alaihi Makkah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Okey, faqalu, maka mereka berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Kami dahulu dalam dalam kemuliaan, sedangkan kami dalam keadaan musyrik. Falamma amana sirna adillatan. Dan bila kami telah beriman, kami jadi orang hina pula. Mana ketika tengah musyrik kami mulia, gagah perkasa, orang hormat. Tapi ketika kami jadi beriman, tiba-tiba kami jadi orang-orang yang hina. Jadi maksud dia ketika tu, diorang nak mulia juga. Kalau boleh nak pergi perang. Nak supaya jadi mulia. Qala, begini bersabda, inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qauma. Sebenarnya aku diperintahkan untuk memaafkan. Maka jangan kamu perangi akan kaum berkenaan. Jangan perang kaum musyrik. Nabi kata. Lalu falamma hawwalallahu ilal madinati, umiru bil qital. Lalu bila dialihkan baginda SAW oleh Allah Ta'ala ke Madinah, mereka Allah Ta'ala perintahkan baginda untuk berperang. Fakufu, tiba-tiba orang-orang yang datang jumpa Nabi SAW, mereka terhenti. Ini tak pelik sebab kita faham bahawa dalam para sahabat yang sama keadaan yang berbeza berlaku kejap. Mereka rasa takut, mereka rasa berani. Memang itu proses pendidikan mereka. Mereka pernah berperasaan sedemikian, tapi diajar supaya perasaan yang satu lagi. Bila mereka rasa takut, Allah Ta'ala didik mereka supaya berani. Mereka rasa tu nak berperang, dia Allah Ta'ala didik mereka dengan cara begini. So jadi ia bukan jadi masalah sebab kadang-kadang mungkin ada orang dia kata kisah tak betul lah, sahabat Nabi kan hebat. Hebatnya sahabat Nabi kan maksud mereka tak ada dibetulkan kesalahan atau kesilapan mereka. Mereka boleh silap, boleh salah,
Allah SWT betulkan mereka balik. Okey. Fakufu, mereka berhenti. Itu tahan tangan mereka daripada pergi perang. Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat, ayat yang kita baca ni, surat An-Nisa. Alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum. Tidak kau lihat Muhammad kepada orang-orang yang dikata pada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Sekatlah tangan-tangan kalian. Dia kata, apa maksudnya, jangan pergi perang lah. Okay, dirikan solat, tunaikan zakat. Dia kata, dan riwayat hadis ni, atau asal ni diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Hakim di Mutawih. Baik. Bila mereka minta penangguhan daripada pergi perang, kerana takut mati, Allah Alam, mungkin tak bersedia, mungkin bawa anak, bawa lahir kecil, macam-macam. Maka Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala suruh Nabi terang pada mereka. Wa qawluhu, Allah Ta'ala firman lepas tu, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan, hai Muhammad, dunia, kesenangan dunia itu, barangan dunia itu hanyalah sedikit. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Ai akhiratul muttaqin, muttaqi khairun minan dunyahu. Itu akhirat orang yang bertakwa tu lebih baik banding dunianya. Orang bertakwa, akhirat dia tu lebih baik banding dunia. Dunia yang dia ada tu takkan boleh mengatasi akhirat dijanjikan Allah Ta'ala untuknya. Okay? Wala tuzlamuna fatilan, kalian tidak akan zalimi walau secebis roti pun. Mana walau cebiskan habuk pun kalian takkan dizalimi. Ai min a'malikum, daripada amalan-amalan kalian. Bal tufunaha atamal jaza', bahkan akan dibalaskan akan ia dengan sesempurna balasan. Wa hadhi tasliyatun lahum an dunya. Ini adalah pujukan untuk mereka daripada dunia. Kerana pujuk mereka daripada sibuk dunia. Wa targhibun lahum, untuk mereka fil akhirati, pada hari akhirat. Wa tahridun lahum anil jihad, dan juga galakan untuk mereka pergi berjihad. Allah Ta'ala terangkan balik pada mereka dan juga mahu mereka pergi berjihad. Dan jihad tu maksud dia kat sini adalah perang. Ulang balik, walaupun orang tak suka, benda ni kita tak pernah suka pun, kita faham, Allah Ta'ala pun tahu kita tak suka, tapi dalam masa sama, apa perintah Allah Ta'ala kita buat. Ini kepatuhan. Ini benda yang menunjukkan kita ni hamba Allah Ta'ala, bukannya hamba penafsu kita. Penafsu kita akan berubah. Bila kita suka satu benda, kita akan cakap kita suka. Bila kita tak suka, kita akan kata kita tak suka. Kita akan berulang-alik. Hatta benda baik pun akan jadi buruk. Benda baik akan jadi buruk di hadapan nafsu atau keinginan kita. Benda yang baik patut kita buat, kita akan tinggalkan hanya kerana kita ikut nafsu kita, keinginan kita. Kita rasa best kan, kita buat. Kita rasa tak nak, kita tak buat. Itu keadaan kita. Sedangkan kepatuhan kepada Allah Ta'ala adalah wajib. Nah, ini kadang-kadang banyak orang tak faham. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita untuk taat perintah dia, dan dia beri peraturan, dia turun kitab, utuskan Rasul. Tapi sering manusia ni akan ikut mood. Mood saya tak sesuai, saya tak rasa seronok. Bahkan kadang-kadang mungkin separuh tu dia akan kata saya tak ikhlas buat apa saya nak buat. Dia rasakan seolah dengan tinggal kewajipan tu dia sedang melaksanakan keikhlasan. Sedangkan yang dituntut daripada agama keikhlasan ketika beramal. Bukan ketika ikhlasan ketika ikut mood. Ini sering berlaku. Banyak manusia lalai, teralpa, rasa bagus dan sebagainya hanya kerana apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Okey. Kemudian Allah nyatakan untuk terang pada mereka, tak gunanya mereka untuk lari ataupun tinggalkan jihad. Allah nyatakan ainama wa qawluhu, Allah firman lepas tu, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Iaitu di mana saja kalian berada akan mengejar kalian, mendapatkan kalian oleh kematian. Kematian akan dapatkan kalian sekalipun kalian, walau kuntum, sekalipun kalian berada fi burujin musyayyadah, dalam istana ataupun dalam kubu yang kukuh. Ai antum sa'iruna ilal maut. Maksud kata-kata ni Ibn Katsir kata, maksudnya kalian semua akan pergi kepada kematian. La mahalata, tiada kemustahilan atau tiada kemustahilan ataupun kebarangkalian lain selain itu. Ala yanjuhu ahadun minkum, takkan selamat daripada kematian seorang pun di kalangan kalian. Takkan selamat daripada kematian seorang pun di kalangan kalian. Kama qala ta'ala, macam Allah nyatakan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-26-27. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada pada bumi itu, pada alam semesta itu pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sedangkan akan kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Semua akan binasa. Demikian Allah nyatakan surah Ali Imran ayat 185. Kul nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan merasakan kematian.
Semua jiwa pasti merasakan akan kematian. Allah Ta'ala nyatakan ayat lain, surah Al-Anbiya ayat ke-34, Al-Anbiya 34, Allah Ta'ala nyatakan, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, dan tidak kami jadikan untuk manusia sebelum daripada engkau, Muhammad, sebarang kepengekalan. Mana semua? Tak ada siapa untuk manusia sebelum Muhammad pengekalan. Okay. Nah, ini dalil berkenaan dengan takdir Nabi Khidir merayau cek orang. Okay, walaupun ada orang percaya itu. Tak jadikan untuk siapa-siapa manusia sebelum Muhammad SAW sebarang pengekalan. Semua para anbiya lebih mulia daripada siapa-siapa manusia di dunia ini telah mati. Yang Ibrahim mati, Nuh mati, Adam mati, semua mati. Ya? Tak ada siapa pengekalan. Wal maksud dan maksud pada firman Allah Ta'ala ini adalah anna kullu ahdin, bahawa setiap orang, setiap manusia sa'irun ilal mauti la mahalata, pasti pergi kepada kematian, pasti menjadi kepada kematian, tiada sebarang kebarangkalian yang lain. Wala yunjihi min dzalika syai', dan tak akan menyelamatkan dia daripada kematian tu satu benda pun. Sawa'un jahada aw lam yujahid, tak kira sama orang tu pergi berjihad ke atau tak berjihad. Tak pergi perang pun mati. Kan sebenarnya duduk kat rumah mati juga. Yang sering orang kata macam awak kalau tak pergi, awak tak mati. Mana ada macam tu? Itu munafik saja cakap itu. Hanya munafik saja berkata sedemikian. Sedangkan orang beriman, dia faham bahawa dia pergi mana pun dia mati. Duduk rumah pun dia mati, pergi jalan raya pun dia mati, pergi perang pun dia mati. Dia tak ada tempat tak mati. Dia kata fa'ina lahu ajalan mahtuma, kerana sungguhnya untuk manusia tu, untuk setiap jiwa tu, ya, setiap orang tu ada ajal, ada tempoh yang telah pun ditetapkan. Wa amad maksumah, dan juga masa yang telah diagih-agihkan. Mana untuk orang ni berapa tahun? Ini 40, 45, yang 30, ini 15, ini 19, yang ini 50, yang itu 91. Semua sekali tu ada tempoh tertentu. Tak ada siapa yang tak diagihkan. Kama qala Khalid bin Walid hina ja'ahul maut ala firashihi. Dengan dikatakan oleh Khalid bin Walid ketika datang kematian pada perbaringan dia. Khalid bin Walid dia pergi berjihad punya banyak. Tapi dalam masa yang sama dia punya tempat ataupun kematian dia berlaku di atas katil dia. Lepas tu dia kata apa? Ketika nak mati atas katil perbaringan dia, dia kata apa? Laqad syahidtu kadza wa kadza mauqifa. Dia kata sungguh aku telah hadir demikian daripada pertemuan pendirian, kejadian-kejadian. Mana ketika perang-perang lepas daripada dia masuk Islam lah. Okey, maksud dia macam perang Hunain dia ada, perang-perang yang lepas itu semua dia ada. Tapi dia kata wama min adwin min a'dha illa wa fihi jurhun min ta'natin aw ramjatin, dan tidak ada satu anggota pun daripada anggota tubuh badan aku ni melainkan padanya ada luka daripada tikaman ataupun daripada panahan. Dia kena tikam, kena panah. Ada tempat-tempat dia kata. Wa ha ana amutu ala firashi. Tapi inilah dia kata, ini aku mati di atas katil tidur atau tempat baringanku. Fala namat a'yunul jubana, maka janganlah tidur mata orang yang pengecut. Orang yang pengecut takut nak pergi berjihad, jangan jadikan alasan kata tak nak pergi kerana nak mati. Sebab aku pergi banyak peperangan tak mati-mati pun. Tapi ni aku mati di atas katil perbaringan aku. Bukan mati di atas sebab kerana tak pergi perang mati. Tak ada. Aku pergi berjihad tapi nak mati. Kata. Maka janganlah tidur mata-mata orang yang pengecut. Tengok keadaan ni. Jangan tidur daripada apa yang terjadi. Itu kata-kata Khalid bin Walid ketika akhir hayat dia. Maksudnya kalau dia kata macam ayat ni Allah Ta'ala nak faham pada kita, bila orang takut nak pergi berjihad, takut nak pergi perang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sebenarnya lupa kalau duduk kat rumah pun mati. Yang jadi kes tajuk dia adalah sebenarnya kita mati cara apa? Manusia semua akan mati. Mati pergi berkedah ke mati. Ada tengah-tengah belajar pun mati. Ada pergi masjid mati. So tak ada siapa yang tak mati. Cuma kalau boleh manusia tu pilih keadaan kematian dia, maksud dia biasakan keadaan kebaikan. Sentiasa cari jalan untuk berada dalam kebaikan, nescaya dia akan dapat peluang untuk mati dalam kebaikan. Macam tu, macam banyakkan solat. So kebarangkalian dia untuk mati dalam solat tu besar. Ataupun datang ke kelas pengajian agama, dia akan mati, kebarangkalian akan mati dalam agama tu besar. Mana persentage kehidupan dia tadi, dia mati kat mana dia tak tahu, tapi dia cuba untuk jadikan kematian dia mulia. Macam orang yang pergi berjihad, berperang di jalan Allah Ta'ala. So kematian dia mulia sebab kehadiran di situ.
kehadiran di tempat berkenaan. Walaupun kita dah faham kan, kita kata berkali-kali kerana kita sebut macam ni benda sensitif. Ada orang kata, ni mengajak pergi perang. Memanglah dalam Quran kan saya nak buang ayat ni. Tak kita nak kata ayat ni tak wujud. Macam mana tak wujud? Pula ayat ni ada. Kisah Nabi perang tu semua orang tahu kisah tu jadi. Tak ada siapa yang cakap, tak ada kecuali orang jahil. Orang yang tak belajar agama satu benda lah. Orang yang belajar agama tapi nak tipu agama pun, iya jugalah. Orang tu lah akan ni. Cari seorang ustaz, dia jahat. Dia karang buku, membunuh dia dengan nama Allah. Membunuh dengan nama Allah Ta'ala. Memang benda berkenaan bukan kita bunuh dengan nama Allah Ta'ala. Kita bunuh sebab Allah Ta'ala perintahkan pergi berperang. Bukan kita nak pergi perang. Ikutkan keseronokan kita, duduk rumah lah seronok. Tapi ikut kepada perintah Allah Ta'ala, ini adalah benda berlainan. Sebagai seorang mukmin, dia kena percaya Allah Ta'ala lebih tahu daripada apa yang dia bayangkan. Yang berlaku sekarang tak berlaku macam tu. Banyak orang sibuk memikirkan bahawa apa dalam kepala dia lebih betul banding apa yang Allah Ta'ala telah susun. Bahkan Allah Ta'ala uji kita dengan benda tersebut. Betul Nabi kata dalam hadis yang sahih, menyatakan apa? Malam yaghzu. Siapa tak berjihad, tak berperang, lam yaghzu. Wa yuhaddits nafsahu bil ghazwi. Dan dia tak sebut dalam diri dia, tak sebut pada diri dia sendiri untuk dia pergi perang. Dia tak perang, tak pernah kata pada diri dia untuk pergi perang. Ma ta'ala syu'batun min nifaq, dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Ini untuk lelaki lah, untuk perempuan tak payahlah, tak timbul tajuk ni. Untuk perempuan ada tanggungjawab lain, untuk lelaki tanggungjawab lain. Ini pasal benda ni tak timbul tajuk. Tidak, Allah SWT bagi tahu kat sini, kamu tak nak pergi jihad. Kalau kamu tak pergi jihad, kamu mati. Tapi kalau kamu pergi berjihad, berjuang, mati dalam jihad, ini satu benda berlainan. Ini satu level yang atas daripada keadaan biasa. Itu yang patut seorang Muslim kejar. Okey. Wa qauluhu ta'ala nyatakan dekat ayat berkenaan, sambung lagi untuk bagi tahu kita mati tu pasti datang. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada dalam satu kubu yang kukuh. Maksud dia hasinatun, yang kubu tadi atau istana tu, hasinatun mani'atun aliyatun rafi'atun. Berbenteng, kukuh, tinggi dan juga terangkat. Okey. Ai la yughni hadar wa tahassun min al-maut. Tapi maksud dia daripada Allah Ta'ala ni, sekalipun kalian berada dalam kubu yang kukuh ni, maksud dia tak akan menyelamatkan berjaga-jaga dan juga watahassun dan berbenteng menyelamatkan kematian. Tak ada guna kita berbenteng. Maksudnya kita akan mati. Okay. Ini kena faham betul. Kita makan benda sihat. Jaga diri kita daripada sakit. Itu usaha bagi qadar, bagi mengisi qadar. Sebab kita lapar, kita makan. Dahaga, kita minum. Dan bila kita rasa nak sihat, makan benda yang baik. Allah Ta'ala perintahkan. So basically kita usaha, buat effort. Tapi kita kena faham bahawa effort kita tak boleh menghalang kita mati. Kita boleh mati juga. So mati tadi satu benda, kesihatan satu benda lain. Orang yang sihat bukan tak mati. Bukan tunggu orang sakit pun mati. Kerana zaman kita sekarang banyak orang menyangka bahawa kalau dia jaga makanan, dia tak mati. Siapa cakap? Siapa jaga makan tak mati? Orang jaga makan pun mati. Orang tak jaga makan pun mati. Kadang orang tak jaga makan tu lagi lama. Kadang macam tengok orang yang isap rokok. Kan awak tak merokok, orang nak hidup lama. Orang yang isap rokok tu kadang-kadang panjang betul usia dia. Tak mati-mati juga. Ya, dia bosakkan apa-apa orang ramai dah. Keliling dia mati habis. Dengan sebab dia punya kerja. Tapi dalam masa yang sama, dia kadang-kadang Allah Ta'ala panjangkan usia. Tak mati-mati. Isap rokok dan sebagainya. Tapi yang pelik kan, okay, betul nak faham. Kita bukan buat benda yang rosak. Yang macam tadi lah isap rokok tadi. Kerana tak percaya dengan masalah qadar. Bukan maksudnya kita tak percaya berkenaan masalah akan mati. Tak. Kita kan tak percaya masalah kesihatan. Tapi kita tak sebab kita anggap betul kotor dan jijik. Tak layak bagi seorang Muslim atau mukmin untuk isap rokok. Jadi dalam masa yang sama, kita kena faham bahawa mati itu pasti berlaku. Tak kira kita isap rokok, kita isap rokok. Macam itulah. Macam yang makan tadi, makan sihat. Makan jaga kesihatan, tak nak lemak, tak nak minyak. Mati pasti mati. Tak ada siapa tak mati. Jangan sangka bahawa kita boleh lari dari kematian kerana tak makan benda-benda yang tak sihat. Tapi bukan maksud saya ajak makan tak sihat. Ini kena ada, ini akidah, i'tiqad pada seorang mukmin. Dia kena sedar bahawa usaha yang dia buat tadi atau pemakanan tadi adalah hanya mengisi asbab. Sedangkan Allah Ta'ala yang menyebabkan segala musabab dan penyebab bagi segala musabab, dia akan boleh kenakan kita penyakit ke, kesihatan ke dan sebagainya ikut kadar kehendak dia. Maksud itu,
Dia kata kat sini la yughni hadar wa la yughni hadarun wa tahassunun minal maut. Tidak menyelamatkan berjaga-jaga dan juga berbenteng daripada kematian. Kama qala Zuhair bin Abi Salma. Zuhair bin Abi Salma ni dia antara penyair jahiliyah, penyair zaman jahiliyah. Dia mati setahun sebelum Nabi diutuskan. Dia antara orang yang syairnya digantung di Kaabah. Digantung di Kaabah. Kan dia dulu sebelum Islam, zaman jahiliyah dulu, orang musyrikin kalau siapa syair sedap digantung di Kaabah. Ini antara orang yang syair digantung di Kaabah. Okay, antara syair dia yang dicakap ketika mana ketika yang disebutkan syair dia yang dapat pujian lah orang-orang Arab zaman dahulu. Dalam bait-bait syair tersebut antaranya dia kata apa? Wa man haba asbabal manaya yanalhu wal rama asbabas sama walau raba asbabas sama'i bisulami. Wa man haba, barang siapa yang gerunkan asbabal manaya, punca-punca kematian. Yanalhu, kematian itu pasti kena kepada dia, pasti sampai kepada dia. Walau rama asbabas sama, sekalipun dia bermanjat tingkat-tingkat langit bisulami dengan tangga. Kalau ikut daripada riwayat yang lain, walau yarqa, sekalipun dia meningkat, memanjat tingkat-tingkat langit dengan tangga, takkan boleh lari daripada kematian. Kematian tu akan kejar dia di mana saja. Ini kadang macam ni kan kita kata syair jahiliyah, tapi wisdom ataupun kebijaksanaan ataupun kesedaran mereka tentang hakikat dunia dan sebagainya kadang bertepatan seperti kehendak Islam. Ini kita pelik sebab mereka ni anak cucu kepada apa? Ismail alaihissalam. So kalau dia kata daripada mereka keluar kata-kata yang menunjukkan mereka percaya akhirat atau percaya berkenaan dengan tajuk Tuhanan Allah Ta'ala, maka ia tak pelik sebab mereka ni anak cucu kepada Ismail alaihissalam. So tak timbul tajuk siapa ajar mereka, macam mana mereka boleh tahu. Mereka ni sebenarnya ada anak cucu kepada Ismail alaihissalam. Sebab tu boleh sahaja daripada mereka keluar kata-kata sedemikian. Okey, baik. Sumakila kemudian berkata Ibn Katsir pula. Kemudian dikatakan al-musyayyadah hiyal masyidatu. Musyayyadah ni dengan sabdu tu musyayyad, ia sama seperti masyidah. Kama qala, macam Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 45, wa qasril musyayyadatin, dan istana ataupun fortress masyid, wa qasril masyid, dan juga istana yang masyid. Wakila, itu pendapat pertama kata sama. Okay. Wakila kemudian dikatakan juga bainahuma farq. Tapi ada para ulama kata beza di antara musyayyadah dengan masyidah ada beza. Wa huwa al-musyayyadatu bitasydid al-mutawwalah. Musyayyadah tu dengan tasydid, dengan sabdu, ia adalah yang ditinggikan. Mana kubu yang ditinggikan. Makin tinggi makin payah nak kejar lah maksud dia. Bi takhfif dan dengan takhfif, dengan tanpa sabdu, hiyal maksud masyid. Masyid itu muzayyanah, yang dihias bisyaid, dengan syaid. Syaid tu apa? Jis. Jadi putihkan dengan kapur. Ini pasal macam Nabi larang berkenaan dengan meletakkan kapur kepada kubur. Sebab zaman dahulu orang Arab, pasal diorang punya colour cat tak ada, jadi bangunan yang asal tanah, kalau nak terang nampak dia orang nampak dia jauh, nampak bersinar-sinar, dengan cara disapu kapur. Kapur disapu, memang kadang-kadang kita tengok dia jauh tu nampak bersinar-sinar, bergelapan. Sebab cahaya matahari kena kepada bangunan tersebut. So, jadi ada kata masjid, itu maksud dia yang dihias, musyayyadah ni yang ditinggikan. Kubu yang ditinggikan, istana yang ditinggikan. Memang kita kata memang tinggi. Zaman sekarang pun kita tengok orang tu nak asli hebat dengan tinggikan bangunan lah. Bangunan Petronas tinggi, bangunan TRX tinggi, Project Spring. Bangunan kita buat semua bangunan kita buat tinggi tu, orang duduk atas sekali tu rasa macam kuasai dunia lah. Macam selamat daripada segala ancaman. Sedangkan kalau dia nak mati, dia mati kat mana saja. Hatta kalau berada di istana paling tinggi sekalipun, paling kukuh, dia pasti akan didatangi oleh kematian. So maksudnya Allah Ta'ala nak ajarkan kat sini bahawa kematian pasti datang. So macam saya sebutlah, pilih cara mati kita atau perbanyakkan kedudukan kita pada tempat kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala cabut nyawa kita di tempat kebaikan tadi. Kalau kita asyik pergi pasar raya, memang nanti mati di pasar raya saja. Sibuk isi waktu, pagi sobo, petang sekian, ni sekian, pasar raya je. Ada orang sibuk pergi melancong. Ada duit banyak tapi habiskan duit dengan melancong je. Yelah, bukan salah melancong. Melancong tak salah. Tapi kalau dia kata penuhkan hidup kan dalam setahun dia punya kalender dia,
Januari pergi sekian, April pergi Itali, ini pergi di Spanyol, ini pergi sekian, pergi Korea, pergi Jepun, pergi China sebagainya. Habiskan duit boleh je, tak ada masalah. Itu halal, itu harus bagi seorang tu. Tapi dalam masa sama, itu kata pilihan. Macam kita ada duit, kita pilih untuk letak di mana. Macam juga masa nyawa kita. Masa kita yang ada, kita letak di mana. Letak bersama waktu-waktu ketaatan atau letak bersama waktu maksiat. Makin banyak kita habiskan masa dengan hiburan, maka kebarangkalian kita mati ketika tengah berhibur tu lagi besar. Mari tengok TV ke, kan benda tu buruk. Buruk kan, mana itu pengakhiran kita. Khatimah hidup kita adalah mati depan televisyen. Mati tengok cerita Korea, mati kena sekian. Dan rugi. Kita sepatutnya tumpukan kepada tempoh yang panjang bagi nyawa kita tadi, ke mana tempat kebaikan atau kebajikan. Mati tengah belajar hadis ke, baca tafsir ke, mati tengah mengulang kaji Al-Quran ke, mati tengah solat ke. Itu macam tu orang mati ketika berjihad. Maksudnya ini pilihan. Kalau dia duduk di medan jihad tadi, kebanyakan dia untuk mati dan berjihad tu besar. Sebab tu kenapa di sini Allah Ta'ala kata, mati kamu pergi mana pun kamu akan mati. So pilih kematian yang betul. Pilihlah kematian yang betul. Sebab itu cara betul kita dapatkan kebaikan. Sebab kita pilih nak mati di mana. Pilih nak mati di mana. Mati ibadat ke, mati buat maksiat. Terpulang. Allah Ta'ala bagi kita kebebasan. Sebab tu kebebasan yang kita ada tu menjadikan kita ni bertanggungjawab di atas perbuatan kita. Kita ni bukan buat menonong je. Kita pilih. Kita yang pilih untuk perkara tersebut. Jadi dengan pilihan kita dan juga usaha yang kita buat, di situ Allah Ta'ala kan apa? Suruh malaikat catat nilai. Nilai amal kita, di mana kita gerakkan diri kita kepada berjaya tak tentu lagi. Dia nak keluar pergi kelas, tiba-tiba ustaz tak datang. Kan kita tak berjaya datang, tak dapat hadir majlis ilmu. Tapi dalam masa sama, usaha dan effort kita buat itu nilai sebenar. Nilai sebenar kita adalah effort yang kita buat, struggle kita dalam mencapai redha Allah Ta'ala. Itu yang benda yang kita nak. Baik. Allah tak firman lepas tu, ini berkaitan dengan tajuk kata-kata orang. Pasal habis tajuk jihad tadi tutup lah. Tapi tajuk manusia yang berada di sekeliling Nabi SAW. Yang mana orang-orang tersebut ada sebahagian mereka dalam hati mereka ada penyakit. Kan? Macam dia datang pada mereka arahan untuk berjihad, tiba-tiba mereka minta tangguh. Dalam ada sakit tu ada, tapi masalahnya hati sakit ni semua orang possibility tu berlaku. Badan kita dalam mana dia tak pernah sakit, tak pernah demam. Siapa tak pernah demam? Angkat tangan. Mana ada? Memang kebarangkalian untuk sakit tu berlaku. Mana macam hati manusia ni digambarkan dalam Quran Karim dengan 3 keadaan. Ya. Hati yang hidup, dan hidup, hati yang mati, hati yang sakit. So kalau ikut pada bentuk ni, hati kita ni ada stages yang berbeza. Kalau manusia tu berlalaian teruk dan sebagainya sampai tak ada rasa, mungkar itu mungkar, ma'ruf itu ma'ruf, maka hati itu hati mati. Hati sakit lain, hati sakit yang kadang-kadang rasa macam ni. Kadang-kadang rasa sihat, kadang-kadang rasa bagus nak buat baik. Kadang-kadang ada rasa macam tak suka buat baik. So, hati yang sakit tu yang kedudukan tadi. Yang kita kata boleh berlaku pada dia, kadang-kadang sebut. So, kita memang boleh sakit hati. So, sebab tu Allah Ta'ala terang pada kita, kadang-kadang kata-kata kita lafazkan tadi mungkin dengan sebab ada penyakit hati kita. Sebagai mukmin yang ditegur, para sahabat yang ditegur, dia akan baikilah amal dia. Bagi siapa-siapa yang munafik, dia kekal di atas keadaan tadi. Dia tak nyatakan, bila berlaku macam kematian dan sebagainya, musibah ketika Islam ni, dan ujian Allah Ta'ala kepada mereka dikenakan musibah. Allah Ta'ala kan ketika datang musibah, Allah kata, wa in tusibuhum hasanatun. Jika menimpa mereka sebarang kebaikan. Ya? Bila mereka kena sebarang kebaikan. Khosbun. Contohnya khosbun wa rizqun wa min thimar. Wa zuru' wa aulad wa nahwi dhalika. Mungkin daripada daripada kesuburan rezeki, daripada buah-buahan, tanam-tanaman, anak-anak dan sebagainya. Okey. Ini yang disebut ni dia kata hadza makna qaulu Ibn Abbas wa Abil Aliyah wa Suddi. Ini adalah kata-kata pengertian kata-kata Ibn Abbas, Abul Aliyah dan juga As-Suddi. Ya, As-Suddi. Mereka kata maksud dia orang kata dapat kebaikan tu adalah kesuburan rezeki dari tanaman, buah-buahan, tanaman juga anak pinak. Itu yang dimaksudkan dengan kebaikan. Kalimah hasanah ni boleh maksud banyak. Tapi daripada para sahabat Nabi SAW,
daripada kata-kata Ibn Abbas dan para tabi'in yang terlibat dengan tajuk tafsir ni, macam Sudi dan Abdul Aliyah, mereka kata maksud yang hasanah tu ditumpu kepada tajuk kebaikan dari segi kesuburan ataupun hujan dan sebagainya lah yang berlaku pada tempat mereka. Okey. Dan juga apa dia kata wa in tusibhum sayyi'atun. Okey. Dia kata dia kata okey, wa yaqulu hadi min indillah. Kalau dapat mereka kebaikan, mereka kata ini dari sisi Allah Taala. Mereka terus pandanglah punya Allah Taala. Sebab ini tak pelik pada orang musyrik zaman dahulu. Memang mereka tak ada masalah untuk menuturkan kata ini daripada Allah Taala. Ini dari Allah Taala, itu tak pelik. Maksud mereka tahu Allah. Sebab tu saya kata macam berkali-kali saya ingatkan, orang musyrik dipanggil musyrik sebab mereka menyekutukan Allah Taala. Sebab mereka menduakan Allah Taala. Sebut dalam diri mereka ni, mereka merasakan yalah Allah Taala tu ada, tapi di samping Allah Taala ada sekutu. Sebab tu dipanggil musyrik. Ya, musyrik dipanggil sedemikian. Sebab tu kalau orang-orang yang mengalihkan dia punya doa, harapan, rayuan dan sebagainya kepada kubur, dia musyrik lah. Dia musyrik. Dia alihkan kepada wali dan sebagainya, musyrik lah. Kan tak musyrik lagi. Dia kata macam mana? So kita kata benda tersebut memang Allah tak benarkan disekutu bersamanya. Siapa? Okay. Dan dia kata wa in tusibuhum sayyi'atun, bila mereka sebarang keburukan. Keburukan yang dimaksudkan ini adalah qahtun wa jadbun. Mereka ada kemarau, kering kuntang, wa naqsu min thimar wa zuru'. Dan juga kekurangan daripada tanam-tanaman, daripada buah-buahan, dan juga tanam-tanaman. Aumatu aulad. Okey, ataupun mati akan anak-anak. Habitat ataupun apa binatang-binatang hasil-hasil dan apa anak-anak mereka sendiri ke ataupun binatang ternakan dia ke, awal dia atau selain itu. Kama yaquluhu Abul Aliyah Al-Sibdi. Ini macam dikata oleh Abu Aliyah Al-Sibdi. Maksud dia yang dimaksudkan ketika Nabi berdakwah, mengajarkan agama dan sebagainya, duduk dengan masyarakat, di sisi masyarakat yang ada tu, diorang kadang-kadang tengok-tengok pada Nabi SAW. Dia pandang, kalau keadaan baik, dia dari Tuhan. Tapi kalau keadaan jadi buruk, kan, keadaan jadi bertukar, jadi tak elok, tanam-tanaman rosak dan sebagainya, diorang akan letakkan kesialan ataupun perkara tersebut kepada Nabi SAW. Okey. Yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indik, ini daripada sisi engkau, itu Muhammad. Amin kibalika wa bisab ittiba'ina laka. Yang dia kata ini daripada sisi engkau dan daripada sebab ikutan kami kepada engkau. Wa qida'una bidinika, dan ikut kepatuhan kami kepada agama engkau. Menurut kaitkan bahawa berlakunya musibah tadi sebab mereka ikut Muhammad. Ini macam Allah nyatakan, macam contoh macam kama qala ta'ala, macam firmankan tentang kaum Fir'aun. Kan? Dia kata fa idza ja'atumul hasanatu, bila datang kepada mereka kebaikan, qalu lana hadhihi, milik kami lah benda ni. Wa in tusibhum sayyi'atun, bila menimpa mereka sebarang keburukan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka rasa malang, bad omen, rasa nasib buruk dengan Musa dan juga bersama dia. Siapa bersama Musa? Benda ini dikata punca Musa lah ni. Pasal orang ikut Musa dan buat sial. Dia kata. Okey. Kama qala ta'ala firmankan juga surah Al-Hajj ayat ke-11, Allah katakan, wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Okey, ada manusia ni yang menyembah Allah Taala di atas atau di tebing dia. Wa in tusibuhu wa in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau menimpa dia sebarang kebaikan, dia akan tenang dengannya. Wa in asabathu fitnatun, jika menimpa mereka sebarang fitnah, dikala ala jihi, dia akan tumpu pada berpatah balik daripada pendirian dia. Khasirat dunia wal akhir, dia akan rugi dunia akhirat. Dan macam dalam surah Yasin pun ada kisah Rasul-Rasul yang datang tu kan. Dia kata inna tatayyarna bikum. Kan, kami rasa tatayyur pada kalian, rasa kalian buat bad omen. Mana kami rasa kali kena musibah, tanaman tak cukup dan sebagainya, keadaan kemarau sebab kalian. Diorang letakkan keburukan pada Nabi atau para Rasul yang datang. Ini keadaan yang sama, ini maksud dia. Dia kata Ibn Kathir, wa hakadha qala haula'i munafiqun. Beginilah yang dikatakan oleh golongan munafik berkenaan alladzi dakhalu fil Islam zahiran wa hum karihuna lahu fi nafsil amr. Mereka ni yang masuk dalam Islam secara zahir. Okay? Sedangkan mereka benci terhadap Islam dalam masa yang sama. Tak nak. Jadi sentiasa diorang melihat keadaan musibah, terutama tadi macam kes perang, berlaku pembunuhan dan sebagainya.
kematian dia akan mula salahkan. Ini korang lah ni, ini korang ni buat benda sekian. Disalahkan agama. Dia banyak saya perhatikan. Macam dulu apa dalam Syekh Majid Zindani. Hafizahullah dia bercerita pernah sekali seorang profesor dari Jepun. Dia bila waktu time dia orang buat persidangan tu untuk perbandingan sains Al-Quran, profesor ni dia bila Syekh tu datang dan dia kena buat macam group untuk presentation dengan Syekh ni. Dia pakai geologi. Dia mula-mula tu dia marah, dia kata korang ni ahli agama tak boleh duduk kat sini patutnya. Orang penyebab kepada pecahan, penyebab kepada perangan dan sebagainya. Ni sering ayat keluar, saya tengok orang cakap. Jadi Syekh jawab balik. Dia kata perang dunia pertama agama apa terlibat? Perang dunia kedua agama apa terlibat? Perkataan NATO, Warsaw, perkataan-perkataan yang dibuat dia sekarang ni untuk perangan. Agama apa yang terlibat? Mana ada agama terlibat? Sepanjang sejarah manusia ni, yang benda-benda berkenaan bukan berlaku sebab agama. Perketamaan manusia yang kononnya dia nak menguasai dunia ni untuk lebih aman. Bagi Rusia dia konon lebih develop. Amerika Syarikat dengan dia punya perkataan sendiri. So dia orang bukannya ada agama pun. Betul bila Syekh cakap itu tunjukkan tak ada. Mana ada agama terlibat? Agama apa yang terlibat macam perang dunia pertama? Perang Vietnam. Kan? Perang Korea Utara Korea Selatan. Apa agama yang terlibat? Mana ada agama terlibat? Sepanjang sejarah manusia ni yang macam tu punya peperangan tu semuanya adalah ketamakan golongan pembesar atau penguasa yang zalim. Mana kaitan dengan agama? So, jadi Syekh cakap profesor tu diam. Pasal dia kata maksudnya pasal kadang-kadang orang-orang yang jahil macam tu lah. Di kalangan orang Islam kita sendiri pun ada. Contoh macam ada seorang pemimpin dia cakap dia kata nak menjenayahkan perang. Tapi kata-kata dia ni ketika tuju pada orang Islam. Dia jadi ejen untuk orang kafir. Ketika pada orang Islam dia sibuk kata perang ni jahat, tak elok sebagainya. Tapi kepada orang kafir dia tak cakap. Orang kafir bunuh orang Islam semua senang. Kan orang kafir buat apa di Bosnia Herzegovina, apa dia buat di mana sekali Rusia dekat Syria ataupun Afghanistan di Rusia. Dia tak cakap apa benda pun. Dia tak kata pun benda berkenaan salah. Macam syarikat masuk ke Iraq kan dengan bunuh rakyat tanpa kebenaran, kemudian kata senjata kimia tak wujud. Tak ada siapa pun minta maaf. Okey je. Dekat sini kena faham bahawa sebenarnya tak ada kaitan agama pun. Diorang nak cari keuntungan je. Itu cerita kena faham. Kesukaan kita pada orang kafir tadi, pada sudut masalah mereka tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Bukan masalah dia pasal dia nama dia siapa. Jadi kalau kita kata lihat tu, diorang ni kata-kata yang keluar ni yang bila mereka duduk dengan Rasulullah SAW, diorang rasakan bila diorang dapat untung tu memang Tuhan bagi. Dan bila dapat kemalangan ke apa, ini salah Muhammad ni. Ini kata-kata orang munafik yang masuk Islam secara zahir tapi mereka benci terhadap Islam dalam masa yang sama. Walihada kerana Allah Ta'ala isyaratkan kepada mereka, walihada dia kata, walihada idza asabahum syarrun innama yusnidunahu ila ittiba'ihim lin Nabi SAW. Kerana ini apabila menimpa mereka sebarang keburukan, mereka hanya menyandarkan keburukan tersebut kepada ikutan mereka terhadap Nabi SAW. Kerana mereka ikut Nabi lah, jadi macam ni. Kerana ikut Nabi lah, jadi macam ni. Dia kata. Okay. Allah Ta'ala suruh mereka, Allah Ta'ala jawab, kullu min indillah, katakan Muhammad, semua daripada sisi Allah Ta'ala. Maksudnya, ketika duduk daripada kehidupan kita, kita buruk. Senang atau susah, Allah Ta'ala semua bagi. Hari kemarau, hari hujan, hari ribut. Kan ketika berlaku wabak ke, semua Allah Ta'ala yang berikan. Bukan sebab orang tu jahat atau baik. So benda tersebut kita tahu bahawa Allah Ta'ala mengaturkan alam ni dengan keadaan tadi. Kita sihat, menjadi sakit. Ataupun orang tu sakit dan mati. Ataupun orang sihat mati. Semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh kata ubah macam tu. Maksud dia, al-jami' bi qada'illah wa qadarihi. Semua itu dengan keputusan Allah Ta'ala dan ketentuan dia. Allah Ta'ala putuskan, Allah tentukan. Jadilah. Wa nafidun fil barri wal fajiri. Maka ia terlaksana pada orang yang jahat, baik ataupun jahat. Wal mu'mini wal kafiri, mukmin dan kafir. Mana ada siapa yang kerana ikut Nabi jadi itu, kerana ikut sekian macam tu? Tak ada, tak pernah berlaku. Mana kita diajarkan agama untuk percaya bahawa kebaikan keburukan tu Allah Ta'ala pusing kepada kita. Hari baik, hari senang, hari susah, semua Allah Ta'ala pusingkan. Bukannya datang sebab awak ikut ni, tu jadi macam tu. Awak sekian jadi macam tu.
Ini sebenarnya ada kata munafik pada perkara berkenaan. Orang munafik lah yang cuba menyalahkan keadaan kepada manusia. Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala menentukan qadar. Jadi qadar tersebut kerana kehendak Allah Ta'ala. Bukan sebab kerana orang tu buat A atau B. Orang tu pakai sekian, awak tak buat sekian, awak tak sekian. Itu semua itu adalah kalimah nifaq. Ya. Baik. Thumma qala Allah Ta'ala firmankan. Okay. Thumma qala Ta'ala munkiran ala haula'il qailin hadhil maqalati sadirati an syakkin wa raibin. Allah Ta'ala berfirman mengingkari terhadap golongan yang berkata-kata dengan kata-kata ini yang muncul ya, daripada keraguan dan juga syak yang keraguan. Wakilatul fahmi wa ilmi, dan kerana kurang faham dan ilmu. Dia lafaz kata-kata tadi, kata-kata bila datang berlaku ni, kami kena ni sebab Tuhan bagi. Yang ini sebab ni sebab engkau, utusan kepada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala kata, nak terang kepada mereka, kerana mereka ni apa, mereka kata-kata tersebut bukan datang sebab ada ilmu, bahkan kerana keraguan dan juga syak dan ragu, kurang faham dan juga kurang kefahaman dan ilmu, serta banyaknya jahil dan zalim. Maka satu jahli wa zulmi, jahli wa zulmi. Banyak kejahilan dan kezaliman. Allah Ta'ala tanya, fama liha ula'il qaumi la yakanu yafqahuna haditha. Maka mengapakah mereka ini tidak memahami akan apa kata-kata. Ini kata-kata yang sepatutnya yang tak patut keluar. Kemudian kalau dia kata diterang berkali-kali tak faham juga, maka Allah Ta'ala kata kenapa mereka tak faham kata-kata. Itu ucap pada mereka. Allah Ta'ala terangkan. Thumma qala ta'ala firman lepas tu, mukhatiban lir rasul. Allah Ta'ala berkata berfirman lepas tu, mengucap pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga ucapan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal murad jinsul insan liyahsul jawab. Tapi dikehendaki walaupun diucap pada Nabi, tapi dikehendaki dengannya bangsa manusia untuk terhasil jawapan. Kan? Ya. Allah Ta'ala apa pasal kita nak tahu, kita nak jawab kenapa apa ni berlaku pada kita sekarang ni. Keadaan kita terhimpit dengan penyakit dan sebagainya. So kenapa kita kena? So Allah Ta'ala pun terangkan. Dia kata ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa menimpa kamu daripada kebaikan, maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Ai min fadlillah, daripada kelebihan Allah Ta'ala. Wa mannihi, daripada kurniaan dia, wa lutfihi, kehalusan dia, wa rahmatihi, dan kebelah kasihan dia. So kadang-kadang mungkin amal kita buat, kebaikan kita ada, tak cukup untuk dapatkan benda berkenaan. So bila kebaikan dapat dari kita, dapat kesihatan ke, harta ke, kan, dapat kesenangan hidup ke dan sebagainya, maka ia datang dari Allah Ta'ala. Sebab mungkin kalau kita bandingkan dengan amal kita buat, tak padan dengan apa kita dapat. Itu maksud dia, maka apa kita dapat tu daripada Allah Ta'ala je. Lepas sebab kelebihan dia, rahmat dia, kehalusan dia, kurniaan dia. Bukan sebab kerana kita bagus. Kena faham Saya bukan kata, saya buat ni sebab saya usaha. Saya tak, bukan. Allah Ta'ala bagi awak sebab dia itu dah kelebihan dia. Betul? Macam Sulaiman AS, bila dia dapat tentera daripada pelbagai kumpulan makhluk, bahkan jin-jin yang hebat-hebat pun, yang kuat-kuat pun jadi orang bawahan dia. Kan dia kata hadza min fadli rabbi, ini daripada kelebihan Tuhanku. Dia dapat lihat benda tersebut, dia tahu ini kelebihan Tuhan, bukan sebab dia pandai, bukan sebab dia bagus, sebab Allah Ta'ala bagi pada dia, sebab itu untuk tugasan dia sebagai seorang nabi. Ini seorang nabi atau seorang rasul yang kerja dia untuk berjuang dan berjihad. So jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala bagi dia. Itu Allah yang bagi. Sebab tu kenapa bila kita dapat kebaikan, kita kata itu daripada sisi Allah Ta'ala. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan kenapa kita layak, kenapa orang tak layak. Makan nasi sama. Kan? Hidup dekat Malaysia sama. Dahil kawasan yang sama lebih kurang. Tapi kenapa dia dapat banyak, kita dapat sikit. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi. Bila kita lebih, dapat banyak, dia dapat sikit. Itu maksudnya Allah Ta'ala yang bagi. Itu dia kata, apa menimpa engkau daripada kebaikan, maka daripada Allah Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, dan apa-apa menimpa engkau daripada keburukan, maka daripada diri engkau sendiri. Maksudnya nak kena faham tu dah. Ai fa min qibalika, daripada diri, daripada arah engkau. Ai min amalika wa min amalika anta, daripada amalan engkau sendiri. Okey. Allah Ta'ala kadang berikan benda tu berlaku, kadang-kadang okey, ya. Ada benda keburukan kita buat mendatangkan musibah. Kadang-kala buat jahat banyak pun tak kena musibah lagi. Walaupun musibah tu para ulama kata dah terjadi bila kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Mana kalau orang tu kata musibah bila buat maksiat, dia tak kena apa pun. Jauh dia daripada Allah Ta'ala itulah musibah paling besar. Jauh dia, orang buat maksiat daripada Allah Ta'ala. Makin buat maksiat, tak kena penyakit. Tak sakit.
makin jauh dari Allah Ta'ala, itulah musibah paling besar yang dia kena. Bukannya kena sakit. Kalau dia kena sakit tu Allah Ta'ala sayang. Kalau dia buat jahat dan kena musibah, maka dekat situ sayang Allah Ta'ala, ihsan Allah Ta'ala pada dia berlaku. Betul Allah Ta'ala jawab lepas tu, wa ma asabaka min musibatin, okay, fa min nafsik, kan. Apa menimpa kau sebagai musibah, maka dari situ ada amalan kau. Maksudnya macam Allah Ta'ala, kama qala ta'ala, macam Allah firmankan dalam surah Asy-Syura ayat ke-30, Allah nyatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa menimpa kau, menimpa kalian dari sebarang musibah, maka dia dengan sebab apa dikerjakan oleh tangan kalian, tapi ada sebab dia. Ada faedah dia. Faedah dia wa ya'fu an katsir, dan Allah akan mengampunkan bagi yang banyak. Mengenai sebab musibah tu berlaku, dosa kamu akan terhapus. Itu penting ni kena faham. Bagi seorang mukmin, musibah itu bukan maksud hukuman semata-mata. Bagi seorang mukmin, musibah itu adalah rahmat. Adalah rahmat. Macam kita bincang berkenaan amal penyakit, kan. Ia adalah bala atau timpa kepada orang sebelum kalian. Tapi Allah jadikan dia rahmat dan juga keampunan untuk orang beriman. Sebab bila orang beriman kena, dia ada stage-stage hatta boleh mendapatkan dia pahala mati syahid. Pahala mati syahid bila dia penuhkan syarat-syarat, maka dia akan dapat pahala mati syahid dengan sebab musibah tu berlaku. Bahkan kadang-kadang kita hilang barang, terkejut, ketika tu pun telah dosa kita dihapuskan. Walaupun barang tu kita akan jumpa balik. Mana musibah macam tu sekali akan menjadikan keampunan dosa. Betul tak kata dalam ayat surah Asy-Syura 30 tu, dia kata fa bima kasabat aydikum, maka terjadi keburukan tu dengan sebab apa kerja tangan kalian, tapi wa ya'fu an katsir, Allah akan ampunkan bagi yang banyak. Okey. Qala Qatadah, berkata Qatadah, kami nafsika, maka dari diri kau, maksudnya apa? Uqubatul laka ya bani Adam bi dzambika, ialah hukuman untuk engkau wahai anak Adam bagi dosa engkau. Qala wa dzakara lana, dan dia beliau kata dan dia sebut kepada kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda sallallahu bersabda, la yusibu rajulan khadash audin wala asatu qadamin wala ikhtilaji irqin illa bi dzambin. Okey, dia kata tidak menimpa seorang lelaki tu khadash audin, carikan daripada ranting, luka sebab ranting, ataupun asarata qadami, geliciran kaki terlecok tiba-tiba, wala ikhtilaji irqin, ataupun terputus, ataupun terluka urat. Mana urat terluka terputus ke, ataupun kena saraf bahkan saraf tidak teratur. Ikhtilaj tu saraf yang tidak teratur, jadi sawan ke apa sebagainya. Mana luka ke, terlecok kaki ke, terosak saraf ke, tidak menimpa illa bi dzambin, kecuali dengan sebab dosa. Okey, tapi wa ma ya'fu Allahu anhu aktsar. Namun begitu, apa yang Allah ampunkan daripada orang tersebut lebih banyak. Maksudnya dengan sebab berlaku tu kecil, tapi dosa Allah ampunkan lagi banyak. Lagi banyak daripada apa dia, musibah yang kena pada diri dia. Jadi maksudnya betul lah, jelas kat sini bahawa memang Nabi SAW, kita kata apa, maklum kepada kita memang musibah tu berlaku. Asbab musibah tu berlaku memang amalan kita. Tapi dia ada tujuan. Kalau untuk orang kafir saja, dia akan ada musibah sajalah. Untuk sebagai balasan bagi dia. Tapi tak terampun dosa pun. Untuk mukmin pula, sebarang musibah berlaku, maka ia ada sebab dosa, namun begitu diampunkan dosa, diampunkan banyak lagi dosa-dosa yang lain. Okey. Dia kata wa hadzal ladzi arsalu Qatadah qad ruwiya muttasilan fi sahih. Dia kata dan apa yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, yang anak murid kepada Ibn Mas'ud. Dia kata telah diriwayatkan secara bercantum. Dia sekali mursal sebab dia tak jumpa Nabi, dia tabi'in, sebut Nabi sabda. Tapi riwayat ni Ibn Katsir kata telah diriwayatkan hadis yang sama, kisah ni diriwayatkan secara bersambung dalam kitab yang sahih. Dan sahih apa hadis yang sahih dalam Sahih Muslim datang. Dia kata Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang kulit tangannya, la yusibul mu'minu hamun wala hazanun wala nasabun. Dia kata tidak, demi yang kulit tangannya, tidak menimpa seorang mukmin sebarang kerusingan, tidak juga kesedihan, tidak juga keletihan, kepenatan atau kepayahan, hatta syaukata yushakuhu, sehinggakan duri yang menikam dia, duri yang menikam dia, illa kaffarallahu anhu biha min khatayah, melainkan
Allah Ta'ala akan hapuskan daripada dia dengan sebab duka tersebut atau musibah berkenaan daripada kesalahan-kesalahannya. Banyak mana Allah Ta'ala berikan itu terpulang. Tapi kita tahu bahawa akan berlaku penghapusan dosa. Itu jelas rupa maksud yang dikatakan oleh Qatadah daripada riwayat Nabi SAW. So, maksudnya kalau musibah tu berlaku, memang kita ada bagi mukmin, dia kena belajar untuk faham bahawa musibah tadi, ya, ada dosa dia buat. Pasti Allah Ta'ala kenakan dia sebab dosa. Tapi tujuan Allah Ta'ala beri dia kepada dia musibah tu untuk supaya dia patah balik dan bahkan dia dapat penghapusan dosa. Betul macam dalam ayat terakhir surah apa? Surah Sajadah kan. فَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pasti kenakan mereka daripada azab yang rendah. Orang yang fasik tu, dia kena azab yang kecil. Bukan azab yang besar, bukan azab hari akhirat. Moga-moga mereka patah balik. So ada sayang Allah Ta'ala. Betul kalau kadang-kadang para ulama kata kalau tak kena musibah tu, itu musibah paling besar. Bila orang tu buat dosa, tak kena musibah. Maka itu musibah paling besar sebab dekat situ ada kebarangkalian dia tak akan jumpa balik jalan kepada Allah Ta'ala. So dia akan rasakan bahawa musibah dia buat tidak dikenakan apa-apa, maka dia tak rasa salah, dia buat salah. Itu paling bahaya. Makin jauh. Itu musibah paling besar sebenarnya. Okay. Warawa Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim, Al-Mutarrif bin Abdullah, qala, beliau berkata, ma turiduna min al-qadar, apa kalian inginkan daripada qadar? Ya, Mutarrif ni terang pada orang ramai. Apa kalian nak daripada qadar? Ama takfikumul ayah, tidak akan mendai kalian ayat allati fi surat Nisa yang datang di surat Nisa. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika menimpa mereka sebarang kebaikan, mereka kata ini daripada sisi Allah Taala. Wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu min hadha min indik. Dan jika menimpa mereka sebarang musibah keburukan, mereka kata ini daripada sisi kau. Sebenarnya ini nak menjelaskan kata-kata orang munafik yang diorang salahkan Nabi bila mereka kena apa-apa. Sedangkan semua daripada Allah Taala. Tapi kita kata asbab macam kita sebut tadi kan. Asbab tu tadi. Dia kata pasal Allah Ta'ala yang kena kan, bukan sebab Nabi. Kalau tak ikut Nabi pun kena. Ikut Nabi pun kena. Itu akan terjadi. Jadi dia kata, wallah, demi Allah, ma ukilu ilal qadar. Mereka tak diwakil pada qadar. Waqad umiru ilaihi yasirun. Dan mereka telah diperintahkan untuk mereka diperintahkan dan kepadanya mereka akan pergi. Wa hadha kalam mubinun qawi. Maksudnya dia kata macam ni. Dia kata kalau pun ayat dia cukup dah. Kalau menimpa musibah mereka kata dari sisi Allah Ta'ala, kalau mereka timpa sebarang keburukan mereka kata dari sisi engkau. Allah Ta'ala jawab, katakan hai Muhammad, semua dari sisi Allah Ta'ala. Okey. Semua dari sisi Allah Ta'ala. Dan mereka tak diwakilkan kepada qadar. Qadar tak diserah pada orang tersebut. Mana apa jadi dalam qadar itu dah tercatat. Dan mereka telah diperintahkan, diperintahkan dan kepadanya mereka akan bergerak. Ujung mana pun dia akan sampai kepada apa Allah Ta'ala tentukan. Sebab tu kenapa kita bekerja, berdoa, minta Allah Ta'ala tentukan kita kepada kebaikan. So kita tahu apa jadi pada dalam kitab tulisan kita. Ini Ibnu Katsir kata, hadza kalamun mubinun qawi. Ini adalah kata-kata yang nyata lagi kuat. Fi raddi 'alal qadariyah wal jabariyah aidan. Inilah menolak akan kumpulan qadariyah dan jabariyah serentak. Mana yang sibuk tentang tajuk kata kita dibetulkan, yang sibuk kata tak ada qadar pun dibetulkan juga. Dua sekali. Tak ada pihak yang tak dibetulkan. Okey. Maksudnya kalau kita kena musibah pun Allah Ta'ala. Cuma dalam ayat tadi ada dua perbualan lah. Perbualan pertama tuju kepada orang-orang yang berkata nasib buruk mereka berlaku sebab mereka ikut Muhammad. Yang kedua Allah Ta'ala terang pada Nabi SAW, apa-apa musibah yang berlaku tu memang sebab dosa yang kalian lakukan. Tapi tujuan dia untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa manusia itu. Itu maksud dia. Okay? Dua sudut. Satu sudut kepada orang munafik yang cakap tapi tak tahu apa. Satu lagi sudut kepada Nabi SAW untuk menenangkan hati baginda. Bila kena musibah tu Allah Ta'ala sayang kita. Bahkan Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada mak kita sayang kita. Sebab tu kena bila Allah Ta'ala kenakan musibah tadi, dia tahu mungkin kalau tak kenakan musibah tadi, dosa kita di akhirat nanti bertimpa-timpa. Maka menyebabkan kita akan dihukum di sana lebih dahsyat. Maka Allah Ta'ala berikan sebahagian besar musibah tadi untuk dihapuskan dosa-dosa manusia tersebut. Macam hadis Muslim tadi. Baik. Wa qalu ta'ala firman lepas tu pula, wa arsalnaka linnasi rasulan, kami utus kau Muhammad kepada manusia sebagai rasul. Maksud dia itu tuballighuhum syara'i Allah, sampai kepada mereka syariat Allah, wa ma yuhibbuhu wa yardah, dan apa Allah sukai dan Allah redai. Wa ma yakrahuhu wa ya'bah, dan apa Allah benci dan Allah enggan, tak suka. Allah Ta'ala utuskan kau sebagai rasul untuk sampaikan semua tadi.
apa Allah Ta'ala nak, apa Allah Ta'ala tak nak, apa Allah Ta'ala suka atau apa Allah Ta'ala benci, supaya manusia tadi boleh tahu syariat Tuhan mereka. Wa kafa billahi syahidan, mari Allah Ta'ala sebagai saksi. Ay ala annahu arsalaka, kata bahawa dialah utusan kau. Wa huwa syahidun aidan bainaka wa bainahum, dan dia juga saksi. Allah Ta'ala dia saksi, dia utuskan kau, orang tak nak percaya, dia saksi sebenar. Dan dia saksi di antara kau dengan mereka. Wa alimun bima tuballighuhum iyyah, dan dia mengetahui dengan apa yang kau sampaikan mereka akannya. Apa kau sampaikan cukup ke tidak, semua sekali orang tahu. Wa ma yarudduna alaika, dengan apa mereka jawab kepada kau, minal haqqi kufra, minal haqqi kufran wa inada, dan dengan apa mereka balas kepada kau daripada kebenaran tu secara kekufuran ataupun kedegilan. Semua Allah Ta'ala tahu. Tidak ada yang Allah Ta'ala tidak tahu. Okay, baik. So, jadi alhamdulillah kita dah habiskan tu. Okay, tak ada chat dah benda. Baik, kita berhenti sini. Ada soalan? Tak ada Okay, tak ada, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.